relevan atau tidak pertubuhan belia itu adalah bergantung dengan apa yang pemimpin bagi pertubuhan itu buat dan apa yang followers itu lakukan. Maknanya kalau tidak ada keserasian di antara dua pihak ini, mungkin Syed guna kita mula banyak pertubuhan belia. Betul. Syed guna wujudnya begitu banyak pertubuhan tapi Syed dah impact. Hello, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Hari tu kita ada bersama 3 orang jejaka kacak dalam studio podcast Tegas bersama Belia. Okey, jadi sebelum kita bercerita lebih lanjut, boleh sih kita tiga memperkenalkan diri kita tiga dulu. Tapi kami mau kita maulah tu cara lain yang lain lah. Sebab kami dengar kita tiga tu memang best friend. Dah lama kenal. Caranya macam tu. Saudara Surai yang akan memperkenalkan Matasan, saudara Roy yang akan memperkenalkan Surai dan Surai akan memperkenalkan saudara Roy. Kita mula dengan saudara Surai dulu lah. Boleh. Jadi dulu kami ucapkan terima kasih lah kepada Tegas kerana sudi menjemput kita di program podcast Tegas kita pada petang tu. Okey, jadi kami mau introduce kawan kami tu. Musalah jangan marah Hormat. Kita kawan. Okay. Nama penuhnya Matasan Rohani, berasal daripada Miri. Jadi umurnya maunya 33 tahun. Okey. Jadi hobinya yang kami tahu Matasan tu dia banyak hobi. Jadi dia suka memasak, dia suka memancing. Kedainya di Miri dekat dengan sungai je. Gerainya di tepian sungai Miri sia. Okey. Terima kasih. Betul Mat? Betul. Cun Betul, Cun. Okay. Cun. Steady. Okey. Saya dulu. Okey, silakan. Okey. Saya nak memperkenalkan sahabat saya di depan. Surai kita dah kenal. Sahabat kita di depan tu namanya Roston Valentine. Berumur 35 tahun, berasal di Mekah. 35 tahun. Okey. Berasal dari Mekah. Dan titik mula perkenalan kita adalah di Parlimen Belia Malaysia, di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan kita bertemu juga di Tegas, Forum Belia Tegas, dan terpilih untuk menjadi SOLS, Sarawak Youth Leader di Tegas. Dan hari itu kita bertemu lagi setelah sekian lama kita bertemu, hampir 2 tahun. Dan last week baru ajak temu juga. Nak ajak 2 tahun lah. So ya ajaklah daripada saya. Alright. Okay. Terima kasih saudara Matasan. Terima kasih moderator kita lah. So Puan Noh ada di situ, Cik Matasan, Cik Surai. So saya perlu perkenalkan Cik Surai lah. Boleh. Cik Surai. Okey, Surai seorang yang nama dulu lah. Saudara Surai Anthony Abel. Abel tu nama anak saya sebenarnya. Tapi macam kalau selama ni macam kita first pertemuan kita, saya macam bila tengok Surai ni ingat kat anak saya. Nama dia sama. Surai Anthony Abel tu nama bapa. Okey. Jadi Surai berumur 30 tahun. Dari Simanggang. Okey, and then hobinya memasak. Ya. Matasan memasak, Surai pun memasak. Ya. Tapi jangan lupa Surai. Kita punya kawan pun ada restoran juga dulu. Dia juga banyak masak, tapi orang lain masak untuk dia. Ya, betul. Okey, saya rasa ya aja. Mungkin lepas tu kita banyak lagi kita nak bincang berkaitan dengan topik kita petang tu lah. So saya serahkan kembali kepada Puan Noh. Alhamdulillah, inilah kekuatan ikatan brotherhood mereka bertiga. Semoga ikatan silaturahim ini kekal sampai ke akhir usia, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, soalan pertama dari kami. Boleh Fik cerita pengalaman macam ni kita tiga pertama kali mengenali Tegas? Okay, kita minta saudara Roy lah menjawab soalan tu dulu. Okey. Kalau momen perkenalan tu untuk menyebabkan kami rapat seperti apa yang ada hari ini adalah bermulanya daripada Parlimen Belia. Parlimen Belia Malaysia. So kami dari pelbagai latar belakang, daripada pelbagai tempat lah asal kami. Dan apabila berada di dalam pertubuhan belia, masa itu saya rasa saudara Surai dan saudara Syed dengan Miza. Syed dengan Miza yang sebenarnya permulaannya di mana kami dapat berhubung dengan pihak Tegas dan kita telah mengadakan perjumpaan di
Kuala Lumpur kalau tak silap saya lah ketika itu. Pada permulaan itu sebenarnya pada hari pertama kita perjumpaan kita dengan Tegas saya tak hadir saya rasa. Ketika itu seingat saya lah kali pertama perjumpaan dengan pihak Tegas saya tidak hadir oleh sebab kekangan kerja dan tanggungjawab di tempat kerja saya lah. So apabila kita berbincang berkaitan dengan program-program yang kita boleh laksanakan bersama Tegas dan dicadangkan ketika itu kita akan buat forum, kalau tak silap, forum belia Tegas di seluruh negeri Sarawak lah, dan di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak Tegas, dan pihak Tegas telah mengajak kita untuk menjadi rakan kongsi pelaksanaan, terutamanya dari segi penceramah sebagai penceramah dan moderator juga kalau tak silap ketika itu. Jadi ianya satu kenangan yang cukup manis sebab Tegas adalah satu platform yang telah membuatkan kita sentiasa berjumpa ketika itu. Betul. Selain daripada Parlimen Belia. Yang saya ingat lah. Yang saya ingat. Alright. Okay, kita beralih kepada Saudara Matasan. Kita tu dah sebenarnya nak jawab juga. Sempat suruh-suruh saya tolong tadi. Tapi yalah tadi Royston dah jawab semuanya. Merangkumi daripada A sampai Z. So apa kita nak jawab? Tapi apapun apa nak dipadah oleh Royston tadi, Tegas adalah penghubung kembali kami orang semua, bukan 3 orang aja. Malah ada lagi 5-6 orang di belakang. Kita ada 11 orang. Kita ada 11 orang. Dan Tegas adalah satu agensi, platform yang menyatukan kami orang dalam membentuk pembangunan belia dan leadership kami orang lah. Okay, alhamdulillah. Right. Jadi kami dengan kesempatan untuk mengucapkan ribuan besar terima kasih kepada Cikgu Awangku Merali kerana mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan Syed dengan Miza dulu di BCCK sebelum menghubungi kita yang lain-lain lah masa saya. Pasti juga apa program ya, skate fair ataupun di BCCK masa saya. Jadi selepas ya berapa orang kita dipanggil untuk bermusyawarah di KL, Kuala Lumpur, saya di Pavilion. Kau lagi ingat nama kedai The Loft. Aku dua Roy Seda. Tapi nang cukup bersemangat. Sebab masa ya nang excited lah. Kita pun baru dari Parlimen Belia. Jadi ditunggah ke Kuala Lumpur, and then surprise lah waktu ya si tahu apa mau dibincang pada awalnya. Kak ya yang ada Fikri, Robert, saya, Alan, Isaac ada, Sufri, Hana, kita bermusyawarah di Pavilion lah ada lot. Jadi di sialah titik permulaan perancangan apa mau dipolah di Sarawak bersama-sama dengan Tegas. Betul. Dengan kapasiti kita sebagai ahli Parlimen Belia. Kenangan yang cukup manis lah. Permulaan kita sebab sehingga sampai ke hari itu kita masih bersama. Dan kita memang saya rasa bagi saya sendiri kita akan sentiasa support Tegas sampai bila-bila. Sebab dia punya program, dia punya perancangan yang kita nampak memang banyak memberi manfaat kepada belia-belia kita lah. Yang saya rasa. So setakat tu kita dah bersama lebih kurang 8 tahun lah. Lebih kurang 8 tahun lah. Satu jangka masa yang panjang Bukan 10 tahun ke? 8 tahun. Lebih kurang lah. Okey, alhamdulillah lah dengan semangat anak. Alhamdulillah dengan semangat kita orang. Okey, banyak orang mau tahu apa program Tegas yang maulah kita yang kita orang rasa best gila. Banyak orang mau tahu. Boleh kita orang share kah? Kita mula dengan siapa dulu? Mau mula tu kita dengan Surai dulu lah. Program yang paling best. Banyak orang mau tahu. Surai dulu cerita. Okey, boleh. Kami cerita sikit berkenaan dengan program best yang Tegas dah pola. Yang kami dapat lupakan adalah forum belia Tegas bersiri ya. Okey. Yang bermula daripada Kuching, Lekaya bergerak ke Mukah, kita bergerak ke Miri, lepas ya balik lagi ke Kuching. Ada 4 siri. Dengan MC-nya yang steady masa saya, Saleh jadi MC kita. Nang
steady. Crowd kita Masaya nang steady dengan persembahan-persembahan daripada local talent kita. Semuanya steady Masaya. Jadi saya cukup bangga dan berterima kasih lah kepada Tegas memberi saya peluang untuk merasai program tu dengan yang best gila. best gila. Best gila. Dengan setting up-nya, kacau best. Dengan sound systemnya. Sound systemnya best semua. New level program. Si pernah kami attend program di Sarawak. Kedak Forum Belia Dengan Tegas tu. sambutan yang luar biasa lah. Nang luar biasa sambutannya. Crowdnya memang best. Sampai kan dalam setiap kan kita ada tema untuk setiap forum yang kita pola Mexican Wave. Ingat sih? Betul. Yang kita pola gelombang. Macam di padang bola sepak. Padang bola sepak, macam feel-nya macam di stadium. Yes. Orang ramai dengan aktiviti yang kita Betul. buat. Kita tak sibuk aja cerita Surai udah Harrison. I think Campur macam- aja. Ya. Sebenarnya aku nak tambah juga. benda tu sebenarnya sangat excited bagi kami orang untuk tim mula bersama dengan Tegas, sebab kami orang fikir program yang dilaksana oleh Cik Gawangku Marali dan pihak Tegas tu adalah memfokuskan kepada kita. Nah, belia. Ada World of Fame ada World of Fame. gambar kita di Rasa siap. macam artis. Rasa macam artis. Tapi ia adalah ada gambar you dalam. benar. Ia adalah pemimpin belia yang di-highlightkan oleh pihak Tegas, dan hingga kini itu juga Tegas committed bersama kita, membantu kita. So pada kita lagi nak ngatur macam ni nak deliver dengan setiap masyarakat di luar. Ya. Macam saya sedikit juga mau tambah juga sebab yang paling memberi kesan ataupun yang paling famous, program yang paling popular bagi saya, bagi kita memang Forum Belia Tegas. Benar. Sebab ianya melibatkan kita secara langsung sebenarnya. Benar. Sebab pada ketika itu kalau kita lihat seperti yang saudara Surai begitu tadi, new level, satu level baru yang telah difikirkan dan dilaksanakan sendiri oleh Tegas dalam pelaksanaan program-program ilmiah, yang program ilmiah yang dijalankan secara santai dengan aktiviti pentasnya, aktiviti pentasnya, game yang di pola jemputan speakernya best. Dan sikit lagi, setiap division yang ada program boleh Tegas lagi yang memberi peluang kepada kita untuk berhadapan dengan ramai orang atas stage. So di sini kita boleh belajar lucu siapa yang gugup. Saya ingat betul. Saya sampai keluar. Sampai si keluar apa yang nak dicerita, satu pengalaman yang cukup berharga. Benar. Ketika itulah first time saya duduk di pentas dengan 5,000 orang benar. peserta audien yang duduk di depan yang memerlukan kita bercakap. Betul. Pada ketika itu kadang-kadang macam saya nak cakap yang macam mana, sampai kadang-kadang mungkin ada menipu sikit lah. Bukan apa, maksud saya tadi untuk menarik minat orang mendengar. Kalau kita bercakap straight, terlalu lurus dan banyak perkara-perkara yang heavy, mungkin perhatian kurang. Tapi kadang seketika itu mungkin kita harus masa itu kita, macam saya sendiri pun saya terpaksa buat satu situasi yang mungkin boleh menarik audien untuk mendengar apa yang kita kongsikan. Itu sebenarnya. Sebab rasa lucu lah sebab pernah depan 5,000 orang. Betul. Hanya di platform Tegas saja ada. Kita berpeluang untuk pergi ke setiap division program Belia Tegas saya. Percuma. Percuma dibantu. Okay. Sangat seronok. Banyak orang mau tahu juga apa konten forum kita orang Masaya. Boleh sih kita orang share apa konten dalam forum kita orang Masaya? Seingat saya memang di setiap lokasi memang ada tajuk sendiri. Kalau di Mukah lebih kepada keusahawanan. Itu sebab ketika itu saya saudara Surai dengan Sufri. Cikgu. Kami bertiga sebagai ahli panel dan cikgu sendiri. Cikgu hari itu. Bukan. Saudara DJ Radio Cats FM sebagai moderator. Hadi nama. Siapa namanya? DJ Faz. Okey. Dia sebagai moderator. So ketika itu kalau macam di Mukah kita berfokuskan kepada tajuk keusahawanan. So ketika itu pun kita memang bawa ramai pengusaha ataupun peniaga-peniaga belia di Mukah untuk buka gerai ataupun pameran lah di Kigut Resort ketika itulah. Itu yang saya kata di Mukah. Kalau di Miri pada masa yang sama Surai dengan Rostan juga satu stage. Ya, betul. So perbincangan tajuk yang sama. Ya, betul. Kalau di Miri seingatlah saya dengan Fikri
tajuk musik silap lah. Kesan ataupun kesan kepada pembangunan infrastruktur di peringkat luar bandar. Musik silap lah. Musik silap. Dan pada masa waktu juga Fikri Haji Ali banyak membentangkan pandangan dalam program Belia Tegas di Marriott Hotel. Silap. Yes, Marriott Hotel. Tapi yang untuk forum Belia Tegas yang rasanya kita sih dapat lupa adalah speaker-speaker yang kita jemput ya. Speakernya semuanya best-best. Ingat sih di Kuching yang pertama kali ya, sidaknya nunggah bos Hits FM ya. Jackman yang beri kata-kata semangat untuk belia-belia kita. Tidak fotografer Samurai. Zoom. Ninja samurai. Udah ya. Saya ingat bukannya macam Jepun, orang-orang Jepun. Udah ya. Pendaki. Bukan setakat panel aja yang nyaman. yang seronok yang boleh didengar. Siapa artis penyanyi orang lama ya tu? Aris Ariwata. Iya. Ya, silap dulu. Aku ingat. Aduh, banyak pengalaman betul kita. Banyak kenangan manis. Banyak kenangan manis. Okey, kita dah dengar semua ya. Kita dah sampai di penghujung program podcast kita pada petang tu. Jadi kami ada soalan terakhir untuk kita bertiga. Apakah harapan kita tiga atau impian kita tiga terhadap program-program Belia Tegas yang akan datang? Okey. Apa harapan kita orang yang kita mau share? Lagipun kini tu kita tengah dalam pandemik. Okeylah, aku jawab dulu lah. Boleh. Takut kita orang ambil aku pun point kelak susah juga. Sepanjang kami berada di Tegas bersama Tegas, bukan setakat pengalaman yang kita peroleh daripada program-program Forum Belia Tegas, banyak lagi latihan, didikan, acknowledgement yang diberi oleh pihak Tegas, especially Cikgu Awang Kumarali. So daripada latihan pendidikan yang kita perolehi, knowledge yang kita dapat, personally saya diimpun mengambilnya untuk kegunaan masyarakat di setempat. Walaupun saya berapa pandai dalam pendidikan, tapi untuk hands on, untuk program-program volunteer, program-program kemasyarakatan, daripada public relations and networking yang kita buat di luar melalui jalan yang dah dibuka oleh pihak Tegas, benda tu banyak memberi rangsangan yang positif dalam hidup kami personally lah. So nangis gila. Pada masa yang sama juga ada banyak perkara yang kita tahu sebelum tu. Dalam APBM pendidikan yang kita perolehi hanya setakat ya. Tapi bila dalam Tegas tu macam-macam yang kita dapat. Macam-macam dapat dikembangkan. Udah ya, dan start daripada program pertama Forum Belia Tegas sehingga hari tu, saya sendiri masih konsisten dalam program kebajikan dan volunteerism untuk melatih orang-orang sekeliling di peringkat Persatuan Belia Miri untuk terus kekal membantu orang sekeliling, walaupun yang senang ataupun susah ataupun yang miskin, yang cacat dan sebagainya, kita bantu mengikut keperluan yang kita mampu. At least kalau kita start, siapa lagi nak start? Betul. So benda lah banyak mengajar kita. So mungkin Royston pun banyak juga pengalaman. Kita mau dengar dari pihak Roy juga lah. Sungguh nak tambah sikit lah. Okay. Tadi ada soalan tercapai. Harapan kita untuk masa depan nak dalam Tegas nak. Jawapan si lengkap. Jawapan si lengkap je nak sama teruskan. Okey. Harapan kami untuk Tegas pada masa akan datang, apa yang ada tu dah memang bagus. Dan tadi pun kita ada dengar cikgu pada tentang Village Tegas ada rancangan yang lebih boom untuk pendidikan di Sarawak, yang membabitkan 1,800 sekolah. Dan saya harapkan perkara tu betul-betul jadi dan dapat mengubah landscape Sarawak maju akan datang. InsyaAllah. Alright. Jadi kami mau lihat program Tegas, terutamanya macam program forum Belia Tegas lah, dapat kita pola comeback. Tetapi saya harapkan program yang lebih
mantap lah, ataupun another level, up to date. Mungkin namanya bukan forum belia tegas, tapi kesinambungannya. Betul. juga sebab bila disebut forum, ramai orang macam expect benda yang macam terlalu formal. Tapi tegas, tapi memang seronok. Tegas dia buat walaupun benda tajuk dia kita nampak macam terlalu formal tadi, takut untuk kita nak join macam orang-orang muda tu nak suka yang terlalu formal sebenarnya. Suka yang terlalu datang banyak dulu. gila protokol. Tapi tegasnya telah ubah benda ya. Menjadi satu program yang boleh menarik minat ramai orang. Betul. Di samping ianya memberi banyak Betul, info dan betul, maklumat Roy. kepada para peserta. Betul. So Betul, saya teruskan pada harapan saya lah. Harapan saya. So harapan saya harap tegas tu akan kekal relevan kepada pembangunan belia kita di seluruh negeri Sarawak. Sebab yang kita tahu apa yang telah tegas buat selama tu bukan untuk sekelompok orang aja. Bukan untuk satu tempat aja. Even yang pergi international program. Ya penting. Ya yang sangat kita kagumi apa yang tegas tu ada sebenarnya. Jadi kita harap program-program tegas akan terus kekal relevan kepada seluruh belia di negeri Sarawak, di luar negeri Sarawak, negara kita Malaysia, negara-negara luar yang berada di sekitar kawasan kita turut sama mendapat manfaat terutamanya, dan secara tidak langsung benda yang akan balik kembali kepada kita rakyat Sarawak tu untuk menjadi lebih maju. Betul. Kalau kita lihat kita meletakkan Sarawak, kita menuju Sarawak sebagai sebuah negeri termaju di Malaysia menjelang tahun 2030. Betul. Benda yang kita kira itu kita perlu kejar. Betul. Sehingga 2030 kelak kita tahu masaya Sarawak adalah satu negeri yang paling maju di Malaysia. So kalau ketika ini kalau kita tidak dapat menerima apa yang tegas laksanakan, apa yang telah tegas lakukan selama ini, mungkin agak jauh untuk kita mencapai misi itu tadi. Jadi kita bagi ke saya depan, bukan ke terbelakang. kita harus kekalkan tegas ini agar program-program yang dilaksanakan oleh tegas memberikan banyak manfaat kepada rakan-rakan belia kita terutamanya di negeri Sarawak yang kita cintai ini. So tegas kalau boleh kita kekalkan, kita upgrade dari segi banyak perkara, banyak aspek yang akan membuatkan orang melihat tegas ini perlu ada. Tegas ini perlu sentiasa ada sehingga tahun 2030 kita mencapai sebuah negeri yang termaju di Malaysia. Harapan saya. Dulu macam nak habis saja. Boleh tambah sikit lagi moderator? Boleh. Bagi harapan. Tadi kita talk bukan tentang harapan, hanya tentang tangga bila dah ada macam tu susah nak berhenti. Tadi kita ada beloya tadi belakang tabir. Dahya ada juga dengan soalan tadi. Berkaitan dengan belia tegas dan juga NGO di luar. Ya. Macam mana itu? Apa yang diperolehi? Apa yang diperolehi oleh pihak NGO bila ahli-ahli masuk ke NGO? Udah apa cerita? No pasal tadi. Apa tajuknya tadi, Roy? Kan maksudnya kewujudan pertumbuhan belia yang sangat banyak. Ya nak ditanya tadi siapa-siapa cerita ya. Keluar pergi tandas saya rasa masa saya tadi. Relevan kasih kewujudan pertumbuhan belia tu dalam jumlah yang banyak. Ya sebenarnya. Tapi bagi saya sendirilah kita bincang sikit aja pasal tu supaya terbuka sikit. Benda perlu juga. Sebab bagi saya pertumbuhan belia tu ianya bergantung dengan pemimpin dan pengikut, leaders dan followers. Itu yang paling penting. Bagaimana cara seorang pemimpinnya membawa pertumbuhannya, ianya akan meyakini followers yang akan mengikuti pemimpin itu. So relevan atau tidak pertumbuhan belia itu adalah bergantung dengan apa yang pemimpin bagi pertumbuhan itu buat dan apa yang followers itu lakukan. Maksudnya kalau tidak ada keserasian di antara dua pihak ini, mungkin si guna kita mula banyak pertumbuhan belia. Betul. Si guna wujudnya begitu banyak pertumbuhan tapi si ada impact. Saya yakin juga dalam setiap pertumbuhan tu ada pemimpin di peringkat belia mempunyai agenda diimpun. Dan agenda yang diembak di dalam NGO tu sudah pasti akan diikut, akan direalisasikan oleh pengikut-pengikut ataupun ahli-ahli dalam persatuan tersebut. So Surai nak cakap sikit tentang relevansi tu. Ada. Jadi kami siapa yang cerita tu? Kami mau tambah sikit tentang ke relevan of tegas. Jadi kami nangga tegas tu
setahun 2 tahun tu nya fokuskan social enterprise. Oh. Ya yang kami sangat Social kagum entrepreneur. lah. Social entrepreneur. Ah. Jadi kami secara langsung diimbak tegas ke platform social enterprise di KL, Social entrepreneur. entrepreneur di bawah sidak mereka. Jadi kami melihat tegas tu on the right platform lah. Okay. Jadi sidaknya membangunkan usahawan-usahawan sosial kita di Sarawak. Jadi banyak program yang tegas dah pola dengan kolaborasi dengan Sidak Shell, memberi bantuan grant kepada peserta-peserta kita yang terpilih. Jadi kami harap tegas dapat teruskan usaha tu dengan lebih mantap, dengan lebih peruntukan supaya lebih banyak peserta-peserta kita yang dapat turut serta pada program-program tu. Sebab untuk mendapatkan sesuatu kita harus melabur sejumlah duit peruntukan yang besar juga. Betul. Okey. Kalau kita nak satu hasil yang bagus, kita perlu fikir berapa kos yang kita perlu guna untuk dapatkan hasilnya. Betul. Ya. Alhamdulillah, betapa tingginya harapan belia-belia ini kepada negeri Sarawak untuk pembangunan belia dan seterusnya. Okey, terima kasih saudara Roy, Mat Hasan dan Surai. Sama-sama. Jadi berakhirlah podcast kita petang ini. Terima kasih kerana memberi masa kepada kita untuk interview kita orang. Ibu Jerak, semoga Allah mempermudahkan urusan kita lepas tu. Allah memperkenankan impian kita orang untuk memajukan negeri Sarawak dan belia-belia yang ada di Sarawak. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Terima kasih tegas. Terima kasih tegas. Terima kasih tegas. Terima Hidup kasih tegas. semuanya. Hidup tegas. Alhamdulillah. Okey.